Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua pelajar. Okey, so cikgu teruskan pergi kepada untuk tajuk hari ni kita akan masuk kepada tajuk 3 iaitu dalam teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, so yang ni tadi cikgu dah bagi tugasan untuk hari ni So kita lihat dulu. Okey, dalam tajuk teknik mengukur parameter kesihatan badan, okey kat sini kita akan lihat okey, ni cikgu terus refer pada buku teks Okey, yang pertama ni berkaitan suhu badan. Okey, so cikgu harap boleh nampak paparan. Okey, tentang suhu badan. Okey. So untuk yang pertama ni, okey. Okey, kita lihat untuk maksud dulu suhu. Okey, ni yang kita dah belajar sebelum ni So untuk maksud suhu, darjah kepanasan dan kesejukan suatu bahan. Okey, manakala suhu badan pula merujuk, okey, so yang untuk maksud ni nanti cikgu minta awak buat Okey, suhu badan iaitu merujuk pada darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Okey, so yang cikgu highlightkan ni nanti yang ni perlu ada dalam nota awak. Okey. Okey, kemudian untuk tajuk ni kita akan lihat nanti untuk suhu badan ni memastikan badan berfungsi pada tahap optimum yang mana kita gunakan termometer lah. Okey, so kat sini dalam tajuk ni kita akan lihat ada 4 jenis termometer. Okey, yang pertama termometer klinik. Okey, so nanti untuk termometer ni kalau boleh boleh lukis, kalau tak boleh awak cuba dapatkan gambar lah Okey, so kalau ikutkan kat sini so kita lihat yang pertama ni dalam termometer klinik. Okey, so poin penting kat sini untuk menyukat suhu badan. Okey, so cikgu tahu yang ni memang semua dah tahulah. Yang mana julat dia, yang ni so highlightkan julat di antara 35 hingga 42. Okey, untuk termometer makmal iaitu untuk menyukat suhu cecair. Yang mana menyukat suhu dalam julat iaitu 10 hingga 110 darjah Celsius. So nampak ni beza. Termometer makmal ni yang biasa memang kita guna dalam makmal so yang mana kita gunakan untuk sukat suhu cecair. So julat ni awak kena tahu di antara berapa? -10 hingga 110. Kemudian untuk termometer rektal. So yang ni yang barulah. Rektal yang mana kita gunakan untuk menyukat suhu badan tetapi melalui dubur. Dan untuk termometer inframerah, ini yang banyak kita guna untuk sekarang ni lah nak ke mana-mana mesti ada cek suhu tadi. Yang ini menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. So ini 4 jenis termometer dia. So nanti yang ni buat untuk nota dia. Kemudian dalam mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. So untuk termometer klinik ni, yang tadi pastikan termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Sebelum digunakan yang pertama. Jika suhu lebih 35, termometer mestilah dikibaskan sehingga bacaannya berada di bawah 35. So that's why kenapa kalau selalu kita sukat suhu badan kita akan kibaskan dulu termometer ni tadi So kita nak dapatkan dia bacaan dia sebelum tu mesti di bawah 35. Letakkan di bawah ketiak ataupun mulut kira-kira 2 hingga 3 minit atau hingga bunyi beep dan kita rekodkan. So kat sini ada pencerutan. Ni dia daripada gambar rajah ni pencerutan pada termometer klinik yang ni Yang mana untuk bertujuan tadi supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut atau ketiak untuk memberikan sukatan lebih tepat. Dan pencerutan ni memang tak ada dalam termometer makmal. So kat sini pada termometer klinik. So nampak beza ni. So cikgu nak awak mesti tahu bezakan mana satu termometer klinik makmal So mudah. So untuk termometer makmal pula dia tak sesuai untuk sukat suhu badan kita lah. So kalau kat makmal tu kita guna termometer makmal. So yang ini kita lihat
Yang mana dia tak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan. Okey, kerana tiada apa ni? So sebab apa tak sesuai? Kerana dia tidak mempunyai bahagian pencerutan. Okey. Dan apabila bacaan suhu akan turun tadi dengan cepat so that's why kat sini dia tak sesuai gunakan. Bila termometer ni dikeluarkan daripada badan, so dia akan turun dengan cepat. Okey, sebab dia tak ada bahagian pencerutan. Dan jika menggunakan termometer makmal tadi untuk menyukat suhu badan, bacaan seperlu diambil ketika termometer masih dalam mulut. So kat situ that's why memang kita tak gunakan so sesuai untuk makmal, okey, dalam eksperimen. Okey, seterusnya termometer rektal okey. So untuk termometer rektal ni biasa kita guna untuk bayi yang kurang daripada 3 bulan. Okey, bayi daripada yang ni kurang daripada 3 bulan. Okey, kemudian pastikan termometer digunakan mempunyai label, okey, untuk kegunaan rektal. Bersihkan, cara dia tu bersihkan muncung termometer dulu menggunakan alkohol. Lepas tu sapukan dengan jeli petroleum pada muncung termometer, okey, untuk memudahkan masuk pada dubur bayi. Okey, dan angkat kaki seperti dalam rajah. Diikuti kita akan masukkan termometer tu dalam dubur kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm dan biarkan kedengaran bunyi beep. So lepas dah bunyi beep baru kita rekod bacaannya. Okey. Okey, seterusnya yang banyak kita guna ni sekarang termometer inframerah. Okey, so digunakan tanpa bersentuhan dan kita arahkan pada jarak kira-kira 5 cm. Okey. Dan rekodkan bacaan suhu. Okey. So kat situ pembacaannya memang sangat cepatlah yang kita gunakan Okey, dan untuk interpretasi suhu badan ni, kita tahu untuk suhu badan normal manusia 36.9. Okey, dan untuk faktor, okey kita tengok faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Ni dia. So pertama jangkitan, maksudnya bila demam tu daripada jangkitan iaitu mikroorganisma, bakteria atau virus ataupun terdedah kepada kepanas melampau, panas melampau. Iaitu contohnya stroke haba dan matahari yang melampau dan senaman. Okay, senaman berat. So itu akan menjadikan suhu badan kita melebihi normal. So nanti yang ni juga untuk nota cikgu minta awak buat untuk rajah 3.4. Okay. So kalau yang ni lah bila suhu badan lebih 37, bila demam. Okay. So yang kalau suhu tinggi sangat boleh membawa maut. Okay. So nanti untuk soalan. Okey, soalan nanti cikgu minta awak buat praktis formatif 3.1. Okey, so yang ini jawab nanti tambahan soalan 1 lah. Okey, soalan 1 dengan soalan 3. Okey, yang lain tu dah ada dalam nota. Okey, so untuk soalan subtopik pertama ni kita tengok dalam buku SPS awak. Okey, so cikgu nak pada buku SPS kita tengok dalam tajuk 3. Okey, so nanti nota ni sama. Dalam buku teks tu, cuma awak boleh juga gunakan yang ni untuk buat nota ringkas macam ni contoh tadi ni termometer klinik makmal, okey, inframerah. Okey, so kita tengok dulu untuk jenis termometer. Okey, so yang ni pun mudah soalan ni, cikgu nak awak terus jawab je lah. Okey, so yang pertama ni kita dah tahu dah termometer makmal okey, diikuti termometer klinik, termometer rektal dengan termometer inframerah. Okey, so soalan dalam tajuk 3 ni mudah. Untuk jenis termometer ni cikgu rasa tak ada masalah untuk awak jawab. Okey. Kemudian untuk soalan nombor 2, okey, yang mana letakkan di dalam dubur. So kita gunakan termometer rektal. Okey, untuk 2B pula, okey. Okey, untuk 2B, okey, kat situ highlightkan. Okey. Yang mana kita letakkan di bawah lidah atau ketiak termometer klinik, masukkan dalam cecair dalam bekas termometer makmal. Okey, kemudian dekatkan di dahi dan masukkan dalam salur telinga. Okey, yang ni kita gunakan termometer inframerah. Okey. So nanti take note untuk ni. Kalau yang tadi dia letakkan dalam dubur tadi termometer rektal. Okey, so yang mana kat sini ada pencerutan pada termometer, okey, yang mana menghalang merkuri turun dengan cepat tadi, ini kita gunakan termometer klinik, okey. So yang ni tak ada masalah untuk jawab. Kalau yang tiada pencerutan, termometer makmal.
Okey, yang mana dia tidak sesuai untuk mengukur suhu badan yang tiada pencerutan. Okey, seterusnya digunakan tanpa bersentuhan dengan badan, termometer inframerah. Okey, yang biasa digunakan untuk bayi kurang daripada 3 bulan, termometer rektal. Okey, so yang ini okay, Arisa dah jawab belum? Dah cuba jawab soalan ni? Boleh respon? Tak ada. Okey, Hide. Hide buku ni tak boleh tulis lagi Buku. Buku SPS ni ada kan? Ada kot. Ada. Kau ni ada kod. Okey. Nanti buat cikgu nak. Kalau dah ada sekarang terus take note je. Okey. Okey, siapa? Maisara. Maisara, boleh jawab soalan ni? Tak ada. Okey, siapa? Anissa? Anissa boleh respon? Ya, cikgu. Okey, Anissa boleh jawab soalan-soalan ni? Boleh, cikgu. Okey, good. Okey. So untuk yang soalan ni cikgu rasa tak ada masalah untuk awak jawab. Okey. Kemudian untuk tadi faktor yang mempengaruhi suhu badan. Okey, so kat sini awak bulatkan dulu suhu badan yang normal. Okey, suhu badan normal iaitu 36.9. Okey, manakala faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal Okey, so kat sini antara dia jawapan dia apa? Okey, so cikgu minta Anifah. Anifah boleh respon tak? Soalan nombor 2, selain faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, Hanifah tak ada. Okey, Insyirah. Ya, cikgu. Okey, Insyirah cuba jawab yang nombor 2 ni, faktor yang menyebabkan suhu badan tadi melebihi normal selain daripada jangkitan. Okey, jangkitan tadi contoh daripada bakteria, virus kan. Okey, so selain daripada tu apa? Jawapan lain. Terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Okey, keadaan panas yang melampau. Selain daripada itu, senaman yang macam mana tadi? Senaman berat. Okey, good. Okey kita tahniah. Okey, so kat situ awak tuliskan maksudnya kalau senaman tadi senaman berat, jangkitan daripada bakteria atau virus, kemudian tadi terdedah kepada panas yang melampau. Okey, so dari segi penerangan, okey, so untuk penerangan boleh Zurin boleh jawab tak? Okey, Zurin tak boleh. Okey. Okey, siapa? Adila? Okey, Adila, Aini, Nurul Aini boleh respon tak? Okey, tak ada. Putri Azrina. Okey, Putri, untuk soalan nombor 2 tu boleh jawab tak? Suhu badan? Suhu badan. Okey, yang pertama disebabkan oleh? Okey, jangkitan bakteria atau virus. Okey, yang mana menyebabkan? Penyakit. Okey, penyakit seperti malaria, lagi apa? Okey, jawapan yang kedua tu apa dia? Stroke haba. Okey, stroke haba. Okey Putri, terima kasih. Okey pelajar, so untuk yang penerangan ni okey, so yang tadi penerangan dia yang pertama, okey, suhu badan disebabkan oleh jangkitan, ambil jawapan daripada atas ni okey. Daripada apa tadi? Jangkitan bakteria atau virus. Ni dia yang menyebabkan tadi demam tadi okey, so selain daripada itu boleh menyebabkan penyakit malaria, sesama, TB dan demam denggi, kemudian stroke haba yang berlaku pada seseorang jika suhu badannya melebihi 40 darjah Celsius dan kat situ untuk suatu tempoh yang panjang dan pencerutan otot, okey pengecutan otot, okey, so tuliskan dan gerakan rangka boleh akan menghasilkan haba yang menyebabkan tadi suhu badan meningkat. Okey, so tuliskan. Selain daripada itu, senaman berat boleh menyebabkan suhu badan tadi melebihi normal.
Okey, so ni cikgu terus bincangkan, cuma nanti latihan yang tambahan dalam buku teks tu awak jawab sendiri, okey? So yang ni cikgu minta awak catatkan jawapan dia. Okey, so yang sekali lagi pengecutan otot dan gerakan rangka menghasilkan haba yang menyebabkan suhu badan meningkat dan senaman berat boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, dan untuk soalan nombor 3 ni, suhu badan lelaki terdedah kepada keadaan sejuk melampau. Okey, yang mana boleh menyebabkan suhu badannya berada di bawah normal. Okey, so apakah yang berlaku jika suhu badan tadi turun menjadi 36 atau lebih rendah? Okey, so kat sini pertama awak tuliskan hipotermia, maksudnya kat sini dia terlampau sejuk. Okey, kita panggil hipotermia. Kemudian yang mana dua persekitaran yang mungkin menyebabkan keadaan tadi adalah musim sejuk dan berada di puncak gunung, di puncak gunung tinggi. Okey, boleh? So kat situ untuk jawapan nombor 3 cikgu nak awak catatkan. Okey. So harapnya dah buat sekarang Okey, so yang mana ada buku tu terus catat, terus buat. Okey. So untuk subtopik seterusnya, kita pergi kepada ni kadar denyutan nadi. Kita tengok daripada buku teks. Kadar denyutan nadi ni kita akan lihat, ni sebenarnya awak dah belajar masa form 3. Maksud dia dulu, kadar denyutan nadi melibatkan pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Ni dia, itu maksud dulu. So nanti maksud awak tuliskan yang mana kita tentukan ni terdapatnya tempat titik nadi. Yang mana kita boleh rasa denyutan nadi kita. So dekat bahagian titik-titik nadi tadi Yang mana bahagian ni tadi kalau awak lihat kenapa ke bahagian titik nadi tadi kita boleh tentukan? Kerana kawasan ni arteri tadi terletak dekat dengan permukaan kulit. Dan denyutan tadi dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. So antaranya lah biasa kita ambil dekat pergelangan tangan so ni antaranya bahagian-bahagian titik nadi. So yang selalu kita guna dekat bahagian sinilah pergelangan tangan so tapi bahagian atas bawah leher tu dekat bahagian leher tu pun boleh dekat bahagian sini. So yang ni bahagian titik nadi yang boleh kita gunakan. So yang biasa kita guna yang ni. So untuk titik nadi pada badan manusia ni nanti akan ada eksperimen. So yang untuk tugasan hari ni awak buat dulu laporannya. So maybe eksperimennya selepas naik sekolah nanti kita akan buat lah. So tinggal catat aja. Untuk titik nadi pada badan manusia ni tadi. So ni antaranya. Dan untuk eksperimen sebenarnya nanti kita akan tengok eksperimen yang pertama ni kadar denyutan nadi berdasarkan jantina. So nanti ikut jantina. Pemboleh ubah. So ingat untuk kertas sains tingkatan untuk SPM ni sangat penting untuk awak bentukan kemahiran proses sains iaitu jenis pemboleh ubah ni tadi. Antaranya pemboleh ubah dimanipulasi yang kita nak bezakan jantina, yang bergerak balas apa yang kita nak ukur. Kat sini merujuk kepada kadar denyutan nadi yang dimalarkan tempoh masa ataupun umur atau jenis aktiviti fizikal. Ini bagi tujuan yang pertama iaitu menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi manusia. Pernyataan masalah iaitu adakah kadar denyutan nadi berbeza mengikut jantina? Hipotesis yang mana perempuan kadar denyutan nadinya lebih tinggi dengan lelaki. So itu untuk laporan nanti eksperimen pertama. Buat dia je ikut sama keputusan kesimpulan soalan. Ikut je. Yang kedua kadar denyutan nadi berdasarkan umur. So sama je macam yang A, tapi cuma kat sini dia ubah faktor umur iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasinya umur pula. Yang bergerak balas sama iaitu kadar denyutan nadi. Dan dimalarkan tempoh masa, jantina, jenis aktiviti. So untuk eksperimen seterusnya yang C pula terhadap aktiviti fizikal manusia. So yang mana untuk kita tengok hipotesisnya semakin lasak aktiviti fizikal semakin tinggi kadar denyutan nadi. Itu hipotesisnya Kalau yang B ni tadi hipotesis dia semakin meningkat umur
semakin rendah kadar denyutan nadinya. Okey. So yang tu cikgu nak awak nampak perbezaan faktor pertama, faktor kedua dan faktor ketiga ni tadi. Okey, so yang untuk aktiviti fizikal yang dimanipulasi adalah jenis aktiviti fizikal yang bergerak balas sama kadar denyutan nadi. Okey, yang dimalarkan sama kat tadi tempoh masa, umur dan jantina. Okey, so yang ni keputusan dalam keadaan kita buatlah rehat, berjalan, berlari. Ini pun pernah buat masa peringkat menengah rendah eksperimennya. Okey. So yang ni nanti awak buat kesimpulan. Okey. So tinggalkan je, nanti kita akan jawab. Kesimpulan boleh tulis macam ni, hipotesis diterima, salin balik yang ini, hipotesis. Semakin lasak aktiviti fizikal yang dilakukan semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey, so untuk tajuk yang ni cikgu nanti minta awak terus buat ni je, for soalan. So daripada soalan ni nanti kita dah boleh tentukan lah so nanti soalan yang cikgu minta awak buat ni awak jawab. Okay, so untuk subtopik seterusnya tekanan darah. Okay, sebelum tu kita pergi dulu pada soalan. Okay, soalan sambungannya pada muka surat 24. Okay, so kat sini cikgu nak awak tandakan tandakan right bagi denyutan iaitu titik nadi dalam badan manusia tadi. Okay, so antara tadi bahagian leher, okay, bahagian pelipis iaitu bahagian siku, peha, okay, pergelangan tangan, okay, berhampiran buku lali, okay, di belakang lutut. Okay, so nanti cikgu nak awak tikkan tandakan. Okay, dan alat yang digunakan tadi untuk tekanan darah, okay, ni yang tadi cikgu baru nak bincang, sekejap kita tengok. Ini dia. Alat yang digunakan untuk menentukan tekanan darah juga dah belajar dalam tajuk ni okey, iaitu kita gunakan sismomanometer. Okey, so yang ni kita dah belajar form 3. Okey, yang mana maksud tekanan darah tu, okey, ambil dulu. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, yang mana unit tekanan tadi adalah milimeter mercury atau simbolnya mmHg. Okay, milimeter Hg ni untuk tanda mercury. Okay, yang kita gunakan dalam piawaian yang tepat ni dengan dekat kita gunakan ke hospital, memang kita banyakkan guna ni sismomanometer. Okay, manakala kat sini klinik biasanya guna stetoskop. Okay, Kalau yang dekat rumah, biasa kalau ada sekarang awak boleh beli dekat farmasi, kita gunakan sismomanometer digital. Lebih senang. Okey, so yang ni untuk mengukur dan merekod tekanan darah. Okey, yang mana melibatkan tekanan iaitu sistolik dan juga diastolik. Okey, so yang ni pun dah belajar juga ni. Semua dah belajar form 3 Okey, so sambungan ni tingkatan 4 ni. Okey, kat sini untuk denyutan jantung, yang mana untuk tekanan yang disukat tadi adalah sistolik, yang mana nombor bawah menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah. Okey, apabila otot jantung tadi berehat, itu kita panggil sebagai diastolik. Okey, so nampak ni 120 di bawahnya 80 milimeter mercury. Okey, so yang ni menunjukkan yang atas ni untuk sistolik, okey, manakala okey, nombor bawah ni menunjukkan tekanan pada dinding salur darah iaitu diastolik. Okey. So yang inilah untuk bacaan bagi tekanan darah. So biasanya berapa? So kalau lebih daripada ni tahap normal, tapi kalau lebih dah kena kat situ dikatakan kena apa? Darah tinggi Tekanan darah tinggi. Okey. Ataupun ada setengah orang dia tekanan darah rendah. Okey, maybe kat sini bacaannya lebih rendah 90. Okey, di bawah ni berapa? So yang tu dia akan kena tekanan darah rendah. Okey, so untuk bacaan tekanan darah, okey yang ni ini adalah untuk kategori klasifikasi bacaan tekanan darah. Okey, so kalau yang normal yang ni tadi 120 di bawahnya 80 unit milimeter mercury. Okey, so kalau berisiko bila dia dah 130. Kalau kurang tadi cik kata kan, kalau 90 so dia kurang daripada 120 dia dah kira optimum. Okey, dia berada di bawah paras normal, tekanan rendah. Okey, berisiko 130, okey di bawahnya 85 hingga 89, tekanan darah peringkat 1 ni 140
Okey, hingga 159 bawah 90. Tekanan darah tinggi peringkat 2. Dan kalau peringkat 3 ni yang height memang tinggi lah. Tekanan darah sangat tinggi dia 180, di bawahnya 110. Okey. Dan yang ni boleh menyebabkan sehingga masalah stroke. Okey, dan untuk soalan nanti awak akan jawab lepas ni adalah soalan formatif 3.3. So yang ni sebab cikgu tak minta awak buat nota, terus dia buat soalan je. So nanti daripada soalan kat sini dah maksudnya awak dah buat lah, dah buat untuk nota yang sama tadi. Okey, so terus saja maksud tekanan darah ambil tadi daripada yang pertama, yang ni tadi cikgu bincangkan. Okey, so ikut soalan dia. Okey, so nanti awak akan buat selepas habis kelas mid ni. Okey, ni untuk praktik formatif 3.3. Okey, cikgu terus habis kepada BMI, Body Mass Index. Okey, dalam menentukan indeks jisim badan, ni senang je, ingat balik formula. Okey, yang ni kita dah belajar juga masa form 2. Kita buat folio tentang Body Mass Index ni, okey, iaitu jisim dalam kilogram bahagi ketinggian, okey, meter kuasa 2. Dan apa yang dimaksudkan dengan indeks jisim badan ni tadi adalah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Ini jisim badan berbanding ketinggian ataupun jisim badan dalam unit kilogram bahagi dengan ketinggian dalam unit meter. So ketinggian kuasa 2. So that's why M kuasa 2. Okay, boleh? So biasa ketinggian kita suka guna sentimeter. So kita nanti tukar kepada meter. Dan aktivitinya pun sama, kita mengira dan menentukan BMI. So kalau kat sini awak boleh kiralah BMI sekarang ni, masih lagi dalam paras yang mana. Iaitu carta dia daripada sini. Contoh kalau kurang daripada 18.5 kurang jisim badan. Okey, jisim badan unggul di antara ni. So 18.5 hingga 24.9. So nanti bila naik sekolah nanti ada buat segak, kemungkinan nanti pun akan ada cari juga BMI ni juga dalam PJK. 25, 29 berlebihan jisim badan, 30 lebih, yang ni dah kira obes. Okay. So yang ni pun nanti kita terus pergi pada soalan. Okay, so yang ini untuk pinggan sihat Malaysia. So dalam yang diperkenalkan oleh KKM, okay, pinggan sihat Malaysia dalam kita nak kurangkan masalah penyakit, nak dapatkan berat ideal tu tadi. Okay, so yang mana risiko penyakit serius yang memang banyak kita orang Malaysia ni hidap, serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus atau kencing manis, komplikasi sendi dan tulang. So caranya kita kena ikut panduan pinggan sihat. Ni kalau nak cara nak menambah jisim badan, kalau yang mana berat badannya kurang. Okey, dia amalkan pemakanan yang seimbang, makan ikut waktu yang tetap, ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Okey, dan makan makanan yang berkhasiat. So kalau tengok kat sini separuh dah buah-buahan dan sayur-sayuran, suku protein, kat sini dia ambil contoh ikan, suku lagi adalah nasi. Tapi kadang-kadang kita ni tersalah kan, pinggan sihat ni separuh nasi. Tapi buah-buahan dengan sayur-sayuran ni kurang. So lepas ni kita kena tukar balik ikut pinggan sihat Malaysia. Okey. Dan cara menurunkan berat badan, okey, cara menurunkan berat badan iaitu tetapkan sasaran dengan mengurangkan 0.5 kilogram dalam seminggu. So sebaik-baiknya banyak minum air masak, kurangkan air manis. Sebab kalau kita makan nasi pun, nasi tu tadi dia boleh memang bertukar pada glukosa, kemudian dia akan jadi gula juga. Okey, pantau rekod jisim badan kita seminggu sekali. Okey, makan secara sederhana. Okey, berdasarkan piramid makanan dan pinggan sihat Malaysia. Okey, perubahan dalam cara pemakanan dengan iaitu ubah cara penyediaan, maksudnya kurangkan makanan bergoreng, lebihkan kepada macam kita rebus. Kurangkan minyak, okey. Kurangkan atau elakkan makanan tinggi gula atau lemak. Okey, senaman sederhana, berbasikal, berenang, berjalan, sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. Ni tapi kadang nak dapat 10 minit pun susah. Tapi tak tahulah kalau awak sempat berlari tu, okey, buat jogging ke, okey. So sokongan daripada orang yang rapat, okey. So yang ni untuk praktik formatif yang cikgu minta awak buat nanti ni 3.4.
Okay, so nanti jawab selepas ni. So nanti last kali rumusan. Okay, dan cikgu minta untuk hari ni nanti jawab soalan sambungannya yang ni soalan 2 dan soalan 3. Okay, so maksudnya habis bab 3 kita. So memang bab 3 ni sikit je dan mudah. Okay, so kita terus pergi pada soalan. Okay, soalan dalam buku SPS. So nanti lepas ni awak sambung tinggal buat nota je tambahan dengan soalan latihan. Okay, so namakan alat. Okay, kita pergi pada soalan. Okay, soalan setakat ni. Okay, soalan yang 2A. Okay, soalan 2A. So kat situ awak namakan sphygmomanometer manual. Yang kedua, okay, yang ni untuk digital. Okay. Seterusnya sphygmomanometer digital mobil. Okay. So yang ni yang biasa kita gunalah digital kan, yang kita beli biasa dekat farmasi kalau yang dah ada sendiri kan kat rumah. Okay, so untuk soalan D okay, sekarang soalan D ni cikgu nak awak buat. Okay, tekanan darah normal, okay, gariskan jawapan dia iaitu 120, okay, di bawahnya 80. Okay, yang mana 120 ni bacaan 120 mm mercury menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung mengecut. Ni dia. Gariskan kat situ. Okay, otot jantung mengecut iaitu semasa tekanan, okay, kita panggil sebagai tekanan. Sekejap Okay, tekanan sistolik. Okey, ini kita panggil tadi tekanan sistolik. Sekali lagi tekanan darah ketika otot jantung mengecut. Kalau bacaan 80 mm mercury, tekanan darah ketika otot jantung mengendur. Ini kita panggil tekanan diastolik. Okey, so cikgu minta Arisa respon. Okey, Arisa cuba ulang semula apa yang dimaksudkan tadi dengan tekanan sistolik. Okay, boleh Arisa? Arisa boleh respon? Okay, tak boleh. Okay, Hide. Hide boleh respon tak? Tekanan sistolik tadi sekali lagi maksud dia? Tekanan darah normal. Ketika? Otot tadi mengecut ataupun mengendur? Cikgu nak tekanan sistolik. Tak nampak itu. Tak nampak? Bukunya tak ada Hide? Bukunya mana? Okey, tak nampak? Dia tak buka lagi tu. Ya Allah, Ada ya lagi Tuhanku, buka. kau ni. Tak buka lagi. Okey. Cuba. Tekanan apa tadi? Tak nampak juga. Tekanan darah normal. Ialah. Cikgu nak tekanan sistolik. Oh, salah. Maksud dia apa tadi? Tekanan darah ketika otot jantung Mengecut. mengecut. Okey, good. Okey, kalau tekanan diastolik, tekanan darah ketika otot Mengembang. Salah. okey. Otot jantung mengendur. Okey. Mengembang. Okey, kau ni mana jawapan ambilnya? Okey. Ide Okey, so siapa? Maisara boleh respon? Ada tak ni? Tak ada, tak boleh. Okey. Anissa? Ya cikgu. Okey, Anissa boleh ulang sekali lagi tak maksud tadi tekanan sistolik? Tekanan sistolik Tekanan. semasa otot jantung mengecut. Okey, good. Manakala untuk tekanan diastolik? Apabila otot jantung berehat. Okey, berehat ataupun kat situ diastolik tekanan darah ketika otot jantung tadi mengendur. Kalau yang untuk normal, berapa bacaan dia tadi? 20. Okey, 120 di bawahnya 80. 80 unit sebutkan mm ni apa? mmHg. Mili apa? Milimeter Milimeter. mercury. Okey okay, terima kasih Anissa. Okey, so pelajar untuk
Sekejap cikgu kecilkan sikit. Boleh nampak Okey, so yang ni dah siap. Okey, untuk indeks jisim badan ni nanti kita akan buat untuk pengiraan BMI dia samalah. Maksudnya nama murid, skor BMI. So kat situ kita tentukan. Okey. So yang ini belum buat lagi, tapi kalau awak nak buat sendiri ni tulis nama sendiri, buat skor BMI. Okey, buat skor BMI sendiri. Maksud cikgu awak tahu kan beratnya berapa, berapa jisim, berapa dengan ketinggian. So ingat tu unit dia BMI tu jisim bukan berat. Sekali lagi jisim dalam unit kilogram bahagi dengan ketinggian dalam unit meter kuasa 2. Okey? So nanti awak buat nama, lepas tu tulis skor BMI. So kat situ nanti lengkapkan. Buat sendiri dululah. Satu nama dulu. Okey, kemudian untuk indeks jisim badan, okey, so kesimpulan ni tulis indeks jisim badan ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Okey, so untuk praktis pengukuhan 3, sekejap cikgu nak terus pergi dulu kepada kertas 2. Okey pelajar, untuk soalan kertas 2 ni kita lihat soalan muka surat 26. Okey soalan muka surat 26, okey kita tengok yang mana sekumpulan murid menjalankan aktiviti mengenal pasti indeks jisim badan dalam makmal. Okey, yang ini dia gunakan indeks jisim badan bagi 30 orang murid. Okey, so kat situ dia dah bagi dah maklumat. Okey, soalan pertama. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan, lengkapkan jadual di bawah. Okey, maksudnya awak kena kirakan klasifikasi BMI ni dan bilangan muridnya berapa. Okey, so contoh yang pertama ni, dalam yang klasifikasi BMI kurang daripada 18.5, kena tengok dekat kat sini. 18.5 ada berapa orang? So kirakan 1, contoh 2, 3. Okey, dia kena kurang daripada 18.5. 4. Okey, so kalau yang mana awak dah tanda tu awak tikkan. Okey, yang mana dah tanda tu tikkan 1, 2, 3, 4. Okey, satu lagi mana? 16 kan? Okey, 5. So tuliskan. Tuliskan nanti bilangan muridnya 5. Okey, kemudian yang kedua yang 18.5 hingga 24.9. Okey, 18.5. Okey, so yang ni kan 18.5 1 hingga 24.9. Okey, so kirakan berapa? 2. Okey, 18.5. Cari lagi Okey, 3 4 5 6 7 8 9, ada banyak sikit. Okey, 10 11 12 13 14. Okey, ada lagi tak? Okey ni 15. Okey, ada lagi satu. Okey, 16. Okey, buat macam tu. Oh, ini tak termasuk kejap. Satu lagi. Okey, 24.9. Ni. Okey, so ada kat situ cik kira ada 16. So awak kena buat macam ni. Okey, so yang mana dah tanda tu tikkan. Okey. Contoh kita bulatkan pula yang mana 25 hingga 29. So buat macam tu. Okey, 25 hingga 29 kat sini contoh cikgu bulat 25 hingga 29.9. Okey, so yang ni 25, 1, 2, ada berapa? 3, 4. Okey, 25 hingga 29.9. Ni lagi. So ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi satu. Mana satu? Ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So akhir sekali tu yang 30 atau lebih. So kat situ ada 3. So buat macam tu So maksudnya awak tikkan, okey, tikkan nanti baru tulis. Yang mana tadi jawapan kat sini yang kurang daripada 18.5 ada 5. 18.5 hingga 24.9 16. Okey, 6, 3. Okey, so itu untuk soalan A. So untuk soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya dia minta berdasarkan jadual di atas lukiskan histogram. Tu penting, gariskan Dia nak awak lukiskan histogram menunjukkan bilangan murid melawan klasifikasi BMI. So sekarang ni untuk dalam buat graf ni awak tentukan dia nak histogram
So bilangan murid dekat paksi Y, okay, kemudian klasifikasi BMI ni dekat paksi X. Okay, buat macam ni. Ini adalah histogram. Okay, pelajar so cikgu tak nak ada buat salah so check balik, bila awak lukis histogram kat sini yang pertama tadi salin balik. Kurang daripada 18.5. So tulis kat sini. Okay, kemudian 18.5 hingga 24.9. Okay, diikuti 25 hingga 29 dan 30 atau lebih. Okay, lepas tu tengok berapa. So kat sini skala bermula kalau sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, so buat macam ni ikut sama contoh macam yang cikgu terangkan ni. Sekejap. Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, so boleh nampak okay, buat macam ni. So awak lukiskan, okay, lukiskan kat situ. Yang pertama ni tadi 5, okay, diikuti 16, okay, buat kotak. So kalau boleh, kalau contoh nak lorikkan, semua lorikkan yang sama. Jangan ada nak lukis bulat-bulat ke apa kot ni so buat selaras sama je. Cuma kat sini cantum ni histogram. So yang ni tengok betul-betul. Kalau dia minta histogram, so ini bentuk dia. Okay, ni contoh soalan-soalan SPM kertas 2 so dia akan minta awak melukis graf, lukis histogram. So kalau kat sini contoh dia, kita lukis histogram. Okay, so tuliskan 18.5 hingga 24.9, 25 hingga 29, 30 atau lebih tadi iaitu 3. Okay, so dah lukis, nanti dah buat. Okay, so check balik kat sini. Okay, check tadi dengan jawapan. Okay. Kemudian untuk soalan C tu, bilangan murid yang mempunyai risiko. Ni risiko paling rendah terhadap terhadap penyakit seperti tekanan darah tinggi dan stroke. Okay, so risiko yang paling rendah yang mana? Okay, yang mana risiko paling rendah terhadap penyakit? So kita tengok iaitu yang mana normal tadi ni. Okay, yang di antara 18.5 hingga 24.9 iaitu 16 orang. Okay. Okay, so untuk yang bahagian C, so bahagian C ni cuba jawab dulu. Okay, kalau kat sini untuk dia nak 2 faktor suhu badan yang melebihi normal. Okay, so yang ni awak boleh jawab juga. Selepas siap nanti jawab yang dalam buku teks, boleh sambung bahagian C. Okay, semua nanti untuk yang bahagian C ni cikgu akan terangkan untuk cara macam mana nak jawab. Ni dalam soalan mengenal pasti masalah. Okey. Okey, kemudian punca dan kaedah. Okey, yang mana masalah ni seorang kanak-kanak mengalami suhu badan yang melebihi 39 untuk 39 darjah Celsius untuk tempoh yang lama. Okey, so mengenal pasti masalah, salin balik jawapan ni. Kanak-kanak lelaki mengalami suhu badan yang melebihi 39 darjah Celsius untuk tempoh yang lama. Itu jawapan untuk pertama. Nanti baru kita kenal pasti punca dia. Okey, lepas tu cara mengatasi. Puncanya nanti kita boleh kaitkan daripada apa? Contoh yang pertama daripada jangkitan, jangkitan senaman atau terdedah dengan suhu yang tinggi. Okey. So kat situ nanti awak cuba jawab. Okey, kemudian untuk soalan objektif. Okey, soalan objektif ni pun senang. Okey. Untuk soalan pertama ni kita dah tahu termometer. Okey, so yang ni memang bukan termometer makmal So nombor pertama ni kita tahu ini adalah termometer inframerah. Okey, so nanti highlightkan jawapan dia. Okey, Adibah boleh respon untuk soalan kedua. Okey, Adibah Hajar boleh respon. Sekejap cikgu. Okey, boleh bacakan tak soalan nombor 2 dan jawapannya. Mengapakah hipotermia boleh berlaku kepada seseorang? Mengapakah hipotermia boleh berlaku pada seseorang? Okey, jawapannya? Sekejap. Okey. Oh, untuk yang praktik pengukuran 3 saya tak terbuat. Oh, tak buat lagi. Okey, so agak-agak mana A, B, C, D tu jawapannya? Belum lagi Dia terdedah kepada apa tadi? Tadi cikgu dah bincang dah. Tak.
Terdedah kepada cuaca sejuk ke cikgu? Ya betul. Yang ni dia terdedah kepada cuaca sejuk. Ni tadi cikgu dah bincangkan dalam soalan. Okay, hipotermia ni dia terdedah kepada cuaca sejuk. Okay. Dan untuk soalan nombor 3 yang mana benar tentang kadar denyutan nadi. Okay, so yang tu iaitu awak buat yang mana paling tepat. Yang mana atlet mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah. So yang ini nanti kena tengok balik daripada eksperimen tadi tu yang cikgu kata ada 3 laporan yang perlu awak buat laporan eksperimen tu. Okey, kemudian untuk soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, bagaimana Encik Lim 150? Okey, di bawahnya 90. Okey, dia tanya yang mana tekanan diastolik. Okey, kalau diastolik iaitu yang bawah kan, so 90. Okey. So kalau untuk yang bahagian atas iaitu sistolik yang 150. Okay. Dan untuk nombor 5, yang ni boleh kira BMI. Okay, so awak gunakan formula. Okay, formula dia tadi apa? GSIM. Okay, GSIM kat situ 55 kilogram bahagi dengan, okay, so cikgu buat dalam kurungan. Dia dah bagi tinggi dia 1.65 kali 1.65. So nanti cikgu minta awak kira sendiri BMI masing-masing. So kat situ 55 tadi GSIM-nya dalam kilogram bahagi dengan 1.65 kali 1.65. So dapat jawapan. Betul tak kira? Sama tak? So siapa cikgu tanya? Okay, so yang ada, okay, Balkis boleh respon, Balkis? Tak ada, okey. Okey, Idina. Okey, Idina. Boleh respon? Okey, so tak ada. Okey, tak apa. Yang mana ni nanti awak kirakan dapat jawapan tak? Siapa yang ada kalkulator boleh kira? Okey, Anissa boleh, Nisa? Anissa? Cikgu, 55 kilo bagi 1.65 M, lepas tu bagi lagi 1.65. Dia macam ni, 1.65 tu kena kali dulu 1.65. Baru kat situ, darabkan dulu sebab dia meter kuasa 2. Maksudnya tinggi kuasa 2. So 55 bahagi dengan jumlah nilai yang ni. Kalau ada kalkulator cuba kira betul tak? Dapat sama tak? Ada kalkulator? Tak ada. Tak apa, nanti awak check sekali lagi. Okey, kejap cikgu kecilkan sikit. Kalau yang mana, ni tadi cikgu terangkan ni pengiraan dia. So 55 bahagi dengan 165 bahagi, okey kejap ni 1.5 darab 1.65. Nampak tak? Kejap ni dia. 55 tadi GSIM dia. Okey, bahagi, kena selesaikan dulu yang ni tinggi kuasa 2. Okey, baru awak dapatkan jawapan. Okey? Dan penyakit yang mungkin dihidapi oleh BMI, jika BMI dia tadi lebih daripada 30. Okey, so yang ini mana yang penyakit dia ni tadi, peringkat obes dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, so stroke, diabetes, serangan jantung, kesemua sekali. Okey? So pelajar, so yang ni maksudnya cikgu dah habis bincang untuk soalan objektif dan struktur bahagian A dulu. Okay, so nanti tugasan yang awak buat nanti cikgu minta itulah daripada soalan dalam buku teks soalan dalam buku teks dan buku SPS yang soalan nombor ni tadi bahagian C nombor 2. Okay, tambahan. Okay, so sebelum tu cikgu tanya, okay, ada masalah tak setakat ni? So nanti kalau ni awak boleh ulang buat lagi sekali So kalau yang mana tak ada buku lagi tu nanti kena tengok. Tengok semula. Yang tak ada buku tadi ni nanti tengok semula buat. Yang ni cikgu nak mesti dah lengkap Okay, so Arisa ada soalan tak? Arisa, okay? Okay, so boleh respon Okay cikgu. Okay tak ada masalah. Okay, Hideh? Boleh. Boleh, okay good. Hideh boleh? Okay, boleh, okay good. Anissa?
Anissa. Ya, cikgu. Setakat ni okey kan? Tajuk ni tak ada masalah Okey, cikgu. Okay, good. Boleh. Hanifah. Tak ada. Hanifah. Okay, so yang mana ni Okay, Hanifah. Ya, Insyirah. cikgu. Okay boleh Boleh tak? Okay, Insyirah okay. Okey, cikgu. Okay, Zurin boleh respon? Tak ada dengar. Okay, tak apa. Balkis. Okey, cikgu. Okay. Okay, Adila. Adila. Okey, cikgu. Okay, bukunya ada tak? Ada, cikgu. Ada Okay Idina. Okay, tak ada. Putri Azrina okay tak ada masalah. Putri okay? Okay. So kalau tak ada soalan, maybe cikgu akan habiskan kelas pada 12.23 ni So nanti awak sambung lepas ni jawab yang cikgu bagi tugasan dalam buku teks Okay, so sebelum tu ni last kali record apa? Cikgu nak ambil gambar. Bolehlah on camera. Okay, last kelas. Okay, tak ada. Kamera tak berfungsi Okay, ada seorang. Adibah je. Yang lain mana Adibah? Adibah sambil jaga adik ke? Okay, tak apa. Nanti siapkan tugasan. Nota dah siap dah nota? Belum lagi Ada yang saya ringkaskan belum lagi. Okay, tak apa. Okay. So yang lain tak ada buka kamera Tak ada? Tak ada lagi. Tak nak? Okay. Tengah makan Okay. So nanti kalau ada masalah boleh mesej cikgu. Okay, kalau lagi tak faham ke boleh ni okay, boleh PM cikgu. So pelajar, insyaAllah kita habiskan kelas hari ni 12.24. Okay. So kalau ada masalah nanti boleh rujuk pada cikgu Untuk minggu depan kemungkinan kalau maybe cikgu tak boleh buat meet So kalau tak boleh nanti cikgu akan bagi tugasan untuk awak buat siapkan. So apa-apa cikgu akan info dalam grup nanti. Okey, semua sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, bye pelajar. Okey, boleh sambung tugasan Okey, siapkan tugasan. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih.